Bertambah buruk tuan-tuan kerana apa? Waris faraid tersebut tidak mempunyai pengalaman dan juga tidak berminat dalam menjalankan perniagaan tersebut. Apa itu pewarisan perniagaan? Pewarisan perniagaan sebenarnya adalah perancangan pengurusan. Jika apa-apa berlaku kepada pemilik saham syarikat, kepada key person which is the owner of the business, bagaimanakah proses transition tersebut boleh berjalan dengan lancar dengan memastikan bahawa mereka yang akan meneruskan syarikat tersebut capable, mempunyai dana yang cukup bagi meneruskan kesinambungan perniagaan itu berjalan dengan lancar. Kerana apa tuan-tuan? Saya percaya perniagaan anda itu banyak tanggungan dengan vendornya, hutang vendor, overhead yang wajib dan sebagainya. Jadi kita nak memastikan bahawa transition daripada pemilik saham syarikat kepada individu yang berhak menjalankan perniagaan tersebut berjalan dengan lancar dengan tiada apa-apa masalah. Seorang ahli perniagaan yang memiliki perniagaan pastinya sering merancang, sering meneliti, sering sentiasa memikirkan agar perjalanan syarikat yang dibuat mengaut keuntungan yang terbaik dan yang tertinggi. Walau bagaimanapun, kejayaan dalam perniagaan akan gagal diwarisi oleh keluarga ataupun waris anda jika anda tidak merancang secara betul khusus bagaimana membuat transition pewarisan perniagaan bagi saham syarikat anda. Kerana dalam pewarisan perniagaan sebenarnya adalah kita akan identify, kita akan melihat dan kita akan memikirkan siapakah individu yang berhak, siapakah waris yang berhak, yang layak dalam menjalankan perniagaan tersebut agar perniagaan ini berjalan dengan lancar sebagaimana anda menjalankan perniagaan tersebut. Hari ini saya nak share 6 perkara, 6 benda yang anda perlu faham dalam membuat pewarisan perniagaan. Pertama, pindah milik saham syarikat ini tidak boleh dilakukan dengan kadar segera. Kerana ianya hanya boleh dilaksanakan setelah mendapat surat kuasa mentadbir pusaka yang diperolehi mengikut nilai harta si mati tersebut. Sebagai contohnya perlu pergi High Court, Mahkamah Tinggi, unit pusaka kecil dan juga amanah raya. Jadi anda bayangkan proses untuk mendapatkan surat kuasa mentadbir pusaka ini memakan masa. Anda cuba bayangkan bagaimana proses transition di antara shareholder yang telah meninggal dunia kepada shareholder yang masih hidup. Yang kedua, pegangan saham syarikat yang dibahagikan mengikut faraid yang mana mempunyai ramai orang yang sibuk dalam menjalankan perniagaan. Anda cuba bayangkan akan berlaku banyak masalah pertikaian di kalangan waris faraid dan juga pengurusan yang ada. Sebab apa? Masing-masing cuba untuk menggerakkan syarikat. Yang ketiga, keadaan bertambah buruk tuan-tuan kerana apa? Waris faraid tersebut tidak mempunyai pengalaman dan juga tidak berminat dalam menjalankan perniagaan tersebut. Yang keempat, waris anda tidak mahu bekerjasama dengan rakan kongsi yang ada. Sebab apa? Berlaga angin. Macam mana tuan-tuan? Yang kelima, rakan kongsi anda yang memang memang profesional dalam menjalankan syarikat tidak mahu berniaga bersama dengan waris faraid anda. Bayangkan anda yang menyediakan semua keperluan. Keluarga anda, waris anda, pasangan anda memerlukan kewangan bagi meneruskan kehidupan seperti biasa. Anda bayangkan, adakah rakan kongsi anda akan menjaga keluarga anda sebagaimana anda menjaga keluarga anda? Kalau anda dah tak ada, adakah rakan kongsi anda nak menjaga keluarga anda? Dalam merancang pewarisan perniagaan, faktor-faktor 6 perkara yang telah saya kupaskan sebentar tadi, yang saya dah ceritakan sebentar tadi, ianya perlu diteliti untuk memastikan bahawa kestabilan perniagaan dan juga kebajikan keluarga anda dijaga walaupun anda dah tiada. Jadi tuan-tuan, the next adalah apakah faktor-faktor yang perlu anda masukkan dalam membuat perancangan pewarisan perniagaan. Pindah milik saham perniagaan perlu dilakukan dengan kadar segera yang mengikut lunas undang-undang untuk memastikan perjalanan syarikat berjalan seperti biasa. Dalam pewarisan perniagaan, anda perlu identify siapakah individu yang sesuai untuk meneruskan perniagaan tersebut. Supaya apa? Jika proses transition yang akan dilakukan ianya mudah dan berjalan dengan lancar, sekiranya pewaris anda itu tidak lagi mempunyai pengalaman, mungkin masih lagi muda, bawah 18 dan sebagainya, ataupun masih lagi baru bekerja, anda perlu latih individu tersebut supaya in case things happen, dia boleh
menjalankan syarikat macam biasa. Menjaga keharmonian di antara pemilik saham baru dan juga rakan kongsi anda yang sedia ada agar perniagaan berjalan dengan lancar. Menyediakan dana yang mencukupi bagi waris anda untuk meneruskan kehidupan sekiranya let's say lah ada waris yang bawah yang masih kecil ataupun waris yang orang kata apa masih lagi baru nak tahu tentang perniagaan. Dana ini perlu disediakan bagi mereka, orang kata apa, at least bolehlah survive dulu kan, supaya perniagaan itu jalan macam biasa. Itu adalah di antara contoh-contoh aspek dan tips-tips yang perlu dimasukkan apabila anda ingin merancang pewarisan perniagaan. Tuan-tuan, pada video ini saya tidak akan kupas lebih lanjut tentang how the flow untuk merancang pewarisan perniagaan. Tetapi anda boleh klik link di bawah ini untuk mendapatkan ebook saya yang pertama. Yang kedua adalah step by step yang mungkin anda boleh buat, boleh masukkan dalam perancangan pewarisan perniagaan. Kerana saya ada menyediakan consultation online, menerusi online atau berjumpa dengan anda. Jadi bila adanya consultation ini, sekurang-kurangnya saya boleh membantu anda memberikan khidmat dalam merancang pewarisan perniagaan. Sila klik butang di bawah ini.